Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi. Jadi untuk minggu ini seperti yang dijanjikan, kita akan cover satu topik yang agak mudah, iaitu bab 6 fizik nuklear. Jadi apa tujuan kita belajar fizik nuklear ni? Okey, sekiranya ada di kalangan pelajar yang ingin ataupun bercita-cita untuk menjadi jurutera dan saintis, untuk mereka bentuk loji reaktor nuklear. Okey, so kalau nak tahu tentang tenaga elektrik alternatif, okey, so kita boleh mempelajari dalam fizik nuklear lah. Okey, dalam bab ini pelajar akan mempelajari dua perkara. Yang pertama, reputan radioaktif, dan yang kedua adalah tenaga nuklear. Di akhir pembelajaran, okey, objektif pembelajaran kita yang pertama dalam reputan radioaktif, pelajar dapat menjelaskan dengan contoh persamaan reputan bagi alfa, beta dan gamma. Yang kedua, menjelaskan contoh bagi separuh hayat, boleh menentukan separuh hayat bagi satu sumber radioaktif dan dapat menyelesaikan beberapa perkara mengenai separuh hayat. Dan untuk objektif yang kedua tentang tenaga nuklear, pelajar boleh berkomunikasi, dapat menerangkan tentang tindak balan nuklear bagi pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Kemudian dapat memerihalkan hubungan antara tenaga yang dibebaskan dan juga cacat jisim, iaitu EMC kuasa 2. Okey, so ada kesilapan sedikit dalam persamaan ini. Sebenarnya dia adalah E sama dengan MC kuasa 2, bukan MC2. Kalau MC2 tu macam darab pula. Okey, so E sama dengan MC kuasa 2. Menyelesaikan masalah melibatkan tenaga nuklear, dapat memerihalkan penjanaan tenaga elektrik dalam reaktor nuklear, dan yang akhir sekali dapat mewajarkan penggunaan tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif. Baik, kita akan tengok apakah itu reputan radioaktif. Okay, dalam reputan radioaktif ini, dia adalah satu proses untuk menukarkan nukleus yang tidak stabil menjadi nukleus yang lebih stabil. Okey, dia nak tukar daripada satu nukleus yang tak stabil, nak jadikan dia lebih stabil. Caranya adalah dengan memancarkan sinaran radioaktif. So, apa itu sinaran radioaktif? Sinaran radioaktif kita ada 3. Kita ada sinaran alfa, kita ada sinaran beta, dan juga kita ada sinaran gamma. Jadi yang alfa, beta, gamma ni kita dah belajar dalam sains, tingkatan lower form lah, 1, 2, 3, saya tak ingat yang mana. Tapi dah tahu apa itu zarah alfa, apa itu beta, apa itu gamma. So pelajar dah boleh membezakan alfa, beta, gamma tu apa. Okey, kita tengok dulu reputan radioaktif yang melibatkan sinaran alfa. Okay, sinaran alfa ini sebenarnya adalah satu nukleus helium yang terdiri daripada 2 proton dan juga 2 neutron. So dia adalah helium. Okay, alfa adalah nukleus helium, di mana dalam persamaan dia, kamu akan lihat dekat hujung kat sini, dia ada helium 42. Jadi kalau persamaan tu nanti kat belakang awak jumpa helium 42, maksudnya itu adalah yang melibatkan sinaran alfa. Okay, sebagai contoh, reputan alfa PO21084 ni, dia adalah satu nukleus yang tidak stabil. Okay, dia tak stabil. Okay, so untuk dia menjadi lebih stabil, dia perlu melalui satu reputan radioaktif. Jadi kita gunakan sinar alfa. Okey, so bila digunakan sinar alfa, dia akan menjadi PB206 ni. So PB206 ni adalah satu nukleus yang lebih stabil. So dalam sinaran alfa, nukleus helium yang terdiri daripada 2 proton dan 2 neutron, selepas pereputan, mereka akan nukleus ini akan kehilangan ataupun nombor proton dia akan berkurang sebanyak 2 dan nombor nukleon akan berkurang sebanyak 4. Okey, so kamu tengok pada persamaan ini, nombor proton akan berkurang 2, 84 ni dia akan tolak 2, so dia akan jadi 82, dan nombor nukleon akan berkurang sebanyak 4. 210 akan tolak 4, dia akan jadi 206. Jadi yang belakang ni kita perlu tambahkan lah. So dia akan membebaskan sinaran ataupun zarah alfa, iaitu helium 42. Dalam persamaan kita akan tulis macam ni lah. Dia akan tulis satu nukleus tak stabil, dia akan menjadi lebih stabil, dan tambah helium 4
2. Jadi kalau jumpa helium 42 kat belakang ni, maksudnya dia menggunakan sinar alfa dalam reputan radioaktif. Boleh faham ya? Baik, yang kedua, kita akan lihat sinaran beta. Okey, beta ni apa sebenarnya? Beta ni adalah satu elektron yang bergerak pantas. Jadi selepas reputan yang melibatkan sinaran beta, nombor proton dia akan bertambah 1. Okey, nombor proton yang bawah ni, Z ni, dia akan tambah 1. Dan nombor nukleon tidak berubah. A ni kita adalah tetap. Okey, sebagai contoh, natrium 2411. Okey, lepas dia melalui reputan radioaktif menggunakan sinaran beta, dia akan nombor proton dia akan bertambah 1. So 11 ni dia akan tambah 1, dia jadi 12. Dan nombor nukleon dia akan tetap ataupun tidak berubah. So tetap 24. Dan di akhirnya dia akan tambahkan dengan elektron kosong negatif 1. Bila jumpa belakangnya elektron kosong negatif 1, maksudnya dia menggunakan sinaran beta. Baik, yang seterusnya adalah sinaran gamma. Okay, gamma ni adalah sinaran elektromagnet yang berfrekuensi tinggi. Jadi gamma ni sebenarnya dia menghasilkan satu tenaga yang sangat besar. Jadi selepas reputan bagi sinaran gamma, tiada perubahan, tiada perubahan dalam nombor proton dan juga nombor nukleon. So dua-dua nombor ini akan tetap kekal, tidak berubah. Okey, AZ semua akan sama. CO6027 dia akan jadi CO6027 juga. Cuma di akhir reputan dia akan membebaskan satu sinaran gamma yang berfrekuensi tinggi. Okey. Jadi itu adalah perbezaan antara alfa, beta dan juga gamma. Ya, kita ulang sikit. Kalau untuk alfa tadi, belakang dia mesti ada helium 42. Kalau untuk beta, dia mesti belakang ada elektron kosong negatif 1. Dan bagi sinaran gamma, akhirnya dia akan menghasilkan satu sinar gamma yang bertenaga tinggi, yang berfrekuensi tinggi. Next, seterusnya kamu akan lihat ataupun memahami tentang separuh hayat. Apa itu separuh hayat? Separuh hayat biasa kita simbolkan dengan T1/2. Okey, separuh lah T. T ni adalah masa. Jadi maksud separuh hayat adalah masa yang diambil untuk separuh daripada bilangan asal nukleus radioaktif bagi satu sampel radioaktif mereput. Okey, saya ulang. Separuh hayat adalah masa. Dia adalah masa yang diambil untuk separuh daripada bilangan asal mereput. Okey, contoh dia, kalau satu unsur tu bilangan asal dia katalah kita ada 1000. Okey, 1000 nilai unsur yang awal. Jadi untuk dia mereput menjadi separuh, separuh daripada 1000 adalah 500. Jadi untuk dia mereput menjadi separuh, masa dia adalah T1/2 ataupun kita panggil separuh hayat. Okey, separuh hayat ni nak mudah, kita boleh tengok dalam bentuk lengkungan, graf lengkungan ni. Okey, dalam belah kanan saya ni ada satu graf lengkungan yang mewakili separuh hayat bagi satu unsur N. Okey, contoh N ni bilangan asal dia 1000. Okey, N ni 1000. Jadi untuk N menjadi separuh adalah 500. N per 2 tu 500. Kat sini 500. Jadi berapa separuh hayat dia? Cara dia, kamu hanya tarik je graf ni pergi ke lengkung. Okey, sampai kat lengkung, tarik ke bawah. Okey, so dah dekat sini, T1/2 ni adalah dia punya separuh hayat. Okay, contoh dekat sini masa dia 3. Okey, jadi T1/2 untuk unsur N ni menjadi separuh adalah 3. 3 apa? Kalau kat sini 3 jam, so sini 3 jam lah. Kalau hari, 3 hari lah. Macam tu lah, dia ikut pada paksi X graf. Okey. Okey, kemudian separuh daripada 500 adalah 250. Okey, separuh daripada 500, 250. So, separuh hayat dia
Okey, satu unsur ni separuh hayat dia kekal, dia tak berubah. Kalau separuh yang pertama tu dia berkurang sebanyak separuh selama 3 jam, jadi separuh yang kedua tu 3 jam juga. So separuh yang ketiga 3 jam juga, dia tak berubah. Jadi untuk dia menjadi 250, dia akan, okey kat sini, okey dia akan turun bawah. Dia akan jadi 2T setengah. Kalau kat tadi 3, so kat sini 6. Okey, sama juga kalau 250 tu separuh daripada dia adalah 125. Okey, so 125 dia tarik, dia akan turun ke bawah sini pula. Okey, so kat sini 3T setengah, maksudnya dia 9. Jadi nampak tak, dia punya separuh hayat dia kekal sama walaupun kita tengok jumlah ataupun bilangan asal unsur ni berkurang, makin lama makin berkurang. Okey, so dia punya separuh hayat kekal sama 3 jam. Jadi dia nak tukar, dia tukar kepada contoh 1000, kepada 500, kepada 250, kepada 125 dan seterusnya lah. Okey, 60 berapa? 62.5 kan? Okey, dia akan kurang. Jadi kat sini 3 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam. Dia tak berubah separuh hayat dia. Okey, boleh faham ya? Okey, contoh yang melibatkan separuh hayat ni, dia ada beberapa contoh. Selain daripada tadi kita gunakan nombor untuk bilangan unsur tu, ada juga soalan yang menggunakan berbentuk pecahan. Okay, contohnya dia kata 1/2 daripada unsur macam tu, ataupun 3/4 daripada unsur telah mereput. Contohlah. Okey, contoh kalau kat depan ni kita ada separuh hayat bagi satu bahan radioaktif R adalah 10 hari. Berapa lama yang diambil supaya unsur tersebut tinggal R/16 daripada nilai asalnya. Jadi kalau kita kat sini kita nampak dalam pecahan. So pecahan, full pecahan adalah 1. Okey, 1. So separuh daripada 1 adalah 1/2. Separuh daripada 1/2 adalah 1/4. Dan seterusnya 1/8. And then seterusnya lagi 1/16. Okey, so kita buat macam tu lah sampai dapat R/16 seperti kehendak soalan. Dan dia kata separuh hayat adalah 10 hari. Jadi setiap satu ni 10. So kita ada 40 hari, ataupun 4 kali T setengah sama dengan 40 hari. Jadi jawapan dia, unsur ini mengambil masa selama 40 hari untuk tinggal sebanyak R/16 daripada nilai asalnya. Okay, kalau kau tengok soalan ni, yang tinggal bermaksud R/16 ni adalah baki yang tinggal. Jadi 15/16 yang lain dah mereput. Okey, sudah mereput. So yang tak ada dalam pecahan tu yang dah hilang lah, dah reput lah. Jadi yang tinggal tu adalah baki dia. Okey, so yang kedua adalah dalam bentuk peratus. Okey, dia tanya berapa peratus yang tinggal, berapa peratus unsur yang sudah mereput. Okey, peratus pun sama. Peratus yang lengkap adalah 100%. Jadi 100%, separuh dia 50%, separuh lagi 25%, separuh lagi 12.5%. Okey, kita bagi 2. Jadi T setengah dia macam tadilah, T setengah. Kira berapa kali dia melalui separuh tu. Okey, fosforus 32 mempunyai separuh hayat 15 hari. Berapakah peratus baki unsur yang tinggal selepas 45 hari? So dalam masa 45 hari tu bermaksud dia melalui 3 kali T setengah ataupun 3 kali separuh hayat. Jadi kamu kena buat satu susunan yang menunjukkan dia mengalami separuh hayat sebanyak 3 kali. So 100, okey, 50, 25, 12.5. So dia melalui 3 kali. So 3 kali ni, dia last kali dia tinggal 12.5. Jadi 12.5 tadi adalah baki yang tinggal. Dia nak peratus baki yang tinggal. So tinggal 12.5%. So berapa peratus yang sudah mereput? Kita tolak je lah. 100 tolak 12.5. So akan dapat 87.5% sudah mereput. Okey, mereput. Okey, tulisan. Okey, boleh faham ya? Separuh hayat ni senang je. Okey, kita kerja kita separuh, kita cari masa dia je. Okey.
Seterusnya, kita akan tengok 6.2 iaitu tenaga nuklear. So, apa itu tenaga nuklear? Tenaga nuklear adalah tenaga atom yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear berlaku. Semasa tindak balas nuklear. Tindak balas nuklear ni kita ada reputan radioaktif, kita ada pembelahan nukleus, kita ada pelakuran nukleus. Reputan radioaktif yang tadilah alfa, beta, gamma. So next kita akan tengok pembelahan nukleus dan juga pelakuran nukleus. So tenaga nuklear adalah tenaga atom yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear. Harap semua orang jelas maksud tenaga nuklear. Now kita lihat pembelahan nukleus. Apa itu pembelahan nukleus? Pembelahan nukleus ni adalah salah satu tindak balas nuklear apabila satu nukleus yang berat membelah atau berpecah menjadi dua atau lebih unsur yang lebih ringan. Dia adalah satu unsur berat membelah menjadi dua ataupun lebih unsur yang lebih ringan. Dia daripada berat, daripada satu unsur yang besar, yang berat, dia nak pecah menjadi dua yang lebih ringan, atau dua ataupun lebih lah, yang lebih ringan dan lebih kecil. Sebagai contoh kita tengok dalam rajah ni, nampak clear sikit. Satu unsur berat, unsur yang besar, uranium 235 kat sini. Uranium 235, sebelum dia melalui pembelahan, dia dibedil oleh satu neutron. So neutron ni dia akan bedil uranium, dia pergi. Dia pergi dekat uranium 235. Jadi dia menjadi satu nukleus uranium 236. So nukleus uranium 236 ni adalah nukleus yang berat dan tidak stabil. Jadi untuk menjadikan dia nukleus yang lebih stabil, dia perlu pecah ataupun dia dipecahkan menjadi dua nukleus yang lebih ringan, iaitu dipecah kepada krypton 92 dan juga barium 141. Jadi krypton dengan barium ni adalah dua nukleus yang lebih kecil dan lebih ringan. Di samping itu, tindak balas ini juga akan membebaskan 3 neutron. Nampak yang kecil ni 3 neutron yang lain. So ini adalah contoh untuk tindak balas pembelahan nukleus. Dia adalah daripada nukleus yang berat membelah atau terbelah menjadi dua atau lebih nukleus yang lebih ringan. So dalam bentuk persamaan kita boleh tuliskan U235 tambah neutron. Yang ni yang sebelum, untuk yang dekat sini. Dia akan menjadi barium 141 krypton 92 tambah 3 neutron. Yang 3 ni adalah untuk yang ini. So kalau awak perhatikan 235 tambah 1, 235, kita tengok nombor yang kat atas ni. 235 tambah 1, dia akan jadi 236. Dia sama juga 141 tambah 92 tambah 3 kali neutron. So tambah 3. So dia akan dapat nombor yang sama kat atas. Bawah pun sama. 92 tambah 0, dia akan jadi 92. Yang bawah ni 56 tambah 36 tambah 0. So akan jadi 92 juga. So kita selesaikan macam itulah persamaan dia. Dan jangan lupa, akhir sekali dia ada tenaga. Ni adalah tenaga nuklear. Yang kedua adalah pelakuran nukleus. Apa itu pelakuran nukleus? Pelakuran nukleus ni adalah satu tindak balas nuklear apabila satu nukleus yang kecil dan ringan bercantum, dia bergabung menjadi nukleus yang berat. So dia terbalik daripada pembelahan tadi. Kalau pembelahan daripada berat dan besar, dia pecah kepada yang kecil dan ringan. Tapi pelakuran dia terbalik. Daripada nukleus yang kecil dan ringan, dia bercantum pula untuk membentuk satu nukleus yang lebih berat dan lebih berat lah. Dan dia membebaskan tenaga. Sebagai contoh, kita ada deuterium H21 ni. Dia tambah ataupun dia bercantum dengan tritium H31, dia akan menjadi satu nukleus helium 42 dan juga akan membebaskan satu neutron. So helium 42 ni dia lebih berat daripada tritium dan deuterium. So dia melalui pelakuran nukleus lah. So dia sama macam tadi. So nombor atas tu mesti sama, nombor bawah pun mesti
sama. Okey, hubungan yang seterusnya kita akan tengok hubungan antara tenaga nuklear E dan juga cacat jisim. So, sebelum itu, kita nak terangkan apa itu cacat jisim. Okay, cacat jisim ni sebenarnya adalah jisim yang hilang ataupun jisim yang berkurang semasa tindak balas nukleus berlaku. Okay, semasa proses pembelahan nukleus ataupun pelakuran nukleus berlaku kehilangan jisim yang dipanggil cacat jisim. Dan cacat jisim kita akan mengukur menggunakan unit UJA. Okay, kita tak ukurkan guna gram atau kilogram. Sebab apa? Sebab cacat jisim ni nilai dia sangat kecil. Dia ada 10 negatif 20 lebih. So dia sangat kecil. Jadi tak sesuai kalau kita nak gunakan gram ataupun kilogram. Jadi lebih sesuai kita menggunakan unit UJA, iaitu unit jisim atom. Jadi macam mana nak cari cacat jisim? Okey, dalam soalan biasanya dia akan berikan awak nilai UJA bagi setiap atom. Okey, dia akan bagi UJA dia. Okey, kalau macam ni neutron tadi 1.00867. Nombor dia memang agak panjang. Jadi memang kena ambil semua nombor tu. Okey, dalam bila buat pengiraan okey, kita ambil sebelum. Okey, yang ini adalah sebelum dan yang belah kanan ni adalah selepas. Okey, kita tambahkan jisim untuk sebelum, iaitu neutron tambahkan dengan uranium 235. Okey, dekat sini 1.00867 tambah 23504.392 dapat 236.05259 UJA. Dan tindak balas selepas dia, kita tambahkan semua jisim bagi selepas tindak balas, iaitu kita ada krypton 92 ni, iaitu 91.92611 tambahkan 3 kali neutron. Jangan lupa kena kali 3. So 3 kali 1.00867 tambahkan jisim barium 141 140.91441. So kita akan dapat 235.86653. Jadi cacat jisim ni kita punya perbezaan. Sebelum tindak balas tolak dengan selepas tindak balas. So kita tolakkan je. Macam kat sini, bila tolak dia akan dapat 0.18606 UJA. So itu adalah cacat jisim ataupun jisim yang hilang semasa tindak balas. Okay, so kita akan gunakan cacat jisim tu untuk menyelesaikan hubungan atau menyelesaikan masalah yang melibatkan tenaga nuklear. Jadi kita akan gunakan untuk E sama dengan MC kuasa 2. So E MC kuasa 2, E MC kuasa 2 tadi, M tu adalah cacat jisim dan C adalah laju cahaya, iaitu 3 darab 10 kuasa 8. Okay, sebagai contoh kita terus pergi pada soalan lah. Kita ada RA22688 ni, dia mereput dia menjadi RN22286. Okey, tambah helium. Okey, so saya ada satu soalan. Kalau dia tambah helium 42 ni, dia mengalami reputan apa? Okey, betul. So dia mengalami reputan alfa sebab helium 42 Okey, so dia bagi kat bawah ni jisim atom bagi setiap unsur. So tugas kita hanyalah perlu cari jisim sebelum dan jisim selepas. Kemudian kita cari cacat jisim dia. So sebelum kita ada RA226 je. So senang, tak payah tambah apa-apa. Dan selepas kita ada RN222 tambah dengan helium. Jadi kita tambahkan 2 ni. Okey, untuk selepas. So kita cari kehilangan jisim ataupun cacat jisim. Jumlah awal tolak akhir ataupun jumlah sebelum tolak jumlah selepas, dia akan dapat 0.519 UJA. So awak boleh kira semula saya takut saya salah kira pula. Okey, kemudian untuk masukkan dalam E sama dengan MC kuasa 2 ni, jisim perlu dalam kilogram. So dalam kilogram, nak tukar UJA kepada kilogram. Okey, kat sini saya dah bagi 1 UJA sama dengan 1.66 darab 10 negatif 27. Jadi cacat jisim yang kita dapat tadi, kita darabkan je dengan 1.66 darab 10 negatif 27. So akan dapat jisim dalam unit kilogram macam ni. 8.6154 darab 10 negatif 28 kilogram. Nampak tak? Jisim dia sangat kecil. So that's why kita tak sesuai nak gunakan gram dan kilogram tadi.
Tapi dalam dalam perkiraan tenaga perlu digunakan dalam unit kilogram juga. Sebab tenaga kita nak ukur dalam unit joule. Joule SI unit Okey, so dah dapat jisim dalam kilogram. Bolehlah masukkan dalam E sama dengan MC kuasa 2. So kita masukkan, kita gantikan nilai C tu 3 darab 10 kuasa 8. Jangan lupa kuasakan 2. So kita akan dapat tenaga dia adalah 7.75386 darab 10 negatif 11 joule. Okey, so ini adalah tenaga nuklear. Okey, tenaga nuklear dalam tindak balas yang berlaku lah. Seterusnya, okey, kita akan lihat penjanaan tenaga elektrik dalam reaktor nuklear. So dalam rajah yang awak lihat kat depan ni, ini adalah satu stesen penjanaan elektrik daripada reaktor nuklear. Okey, maksudnya dia menggunakan bahan radioaktif untuk menjana tenaga elektrik. Jadi dia adalah satu kawasan yang sangat bahaya. Okey, boleh terdedah dengan sumber radioaktif. Okay, that's why dia akan dibuat ataupun dibina jauh daripada penempatan orang ramai. Okay, so kita tengok apa itu apa yang berlaku sebenarnya dalam stesen nuklear ni. Okay, so yang berlaku sebenarnya kita akan fokuskan kepada proses dia. Okay, yang pertama, okay, tengok nombor ni dan tengok nota dia kat bawah ni. Okey, yang pertama dekat tempat yang nombor 1 tu dalam reaktor nuklear, okey, dalam dinding konkrit tu kita panggil reaktor nuklear dia lah. Okey, dalam reaktor tu berlaku satu pembelahan nukleus uranium 235. Okey, uranium 235 ni bila dibedil oleh satu neutron dia menjadi tidak stabil. So dia akan melalui pembelahan nukleus untuk dia menjadi lebih stabil. Dan berlaku juga tindak balas berantai untuk menghasilkan satu tenaga haba. Jadi dalam reaktor ni berlaku proses tu lah, pembelahan nukleus tadi. Okey, yang kedua dekat pam air ni, okey, fungsi air ni sebenarnya adalah sebagai ejen penyejuk. Dia akan menyerap haba-haba yang terhasil daripada reaktor nuklear tadi kan. So air ni dia akan dipam masuk ke dalam reaktor. Dan dia akan menyerap tenaga haba yang terhasil semasa proses tindak balas nukleus jadi. Okey, dan yang ketiga, bila air tadi diserap haba, sebab haba ni tinggi, dia boleh menyebabkan air itu mendidih. Bila air mendidih akan menghasilkan steam yang bertekanan tinggi dekat kawasan dalam ni. Okey, dia menghasilkan steam yang bertekanan tinggi dan steam ni tadi dia akan keluar. Dia akan pergi ke aliran steam ni dan seterusnya dia akan masuk ke kawasan turbin. So bila dia masuk ke kawasan turbin ni sebab steam ni dia macam bertekanan tinggi kan. Jadi bila dia kena kat turbin ni dia akan berputar. Dia akan berputar dan seterusnya dia akan memutarkan magnet ataupun gegelung dalam penjana. Okey, gegelung magnet dalam penjana ni kamu akan belajar dalam bab elektromagnet nanti. Okey, bila steam tadi dia dah putarkan turbin, apa yang berlaku kepada steam tadi selain daripada putarkan turbin, dia akan terkondensasi balik menjadi air dan dia akan recycle. So air tadi dia akan masuk balik ke dalam reaktor nuklear. So dia akan ulang balik proses yang nombor 2 tadi. Okey, so turbin tadi dia dah berputar dan memutarkan magnet. So dia akan seterusnya magnet tadi ataupun gegelung yang berputar tadi dia akan menjanakan tenaga elektrik kepada pengguna. So dia akan menjanakan tenaga elektrik, dia akan disalurkan kepada pengguna. Jadi itu dia punya step-step dia lah daripada reaktor nuklear sampai kepada pengguna. So macam mana dia punya step tu kena tahu Baik, dalam reaktor nuklear tadi, okey, yang perasan apa itu tindak balas berantai. Okey, kita kena tahulah apa itu tindak balas berantai. Tindak balas berantai ni sebenarnya adalah daripada proses pembelahan nukleus. Okey, yang ini kita dah tengok tadi, pembelahan nukleus daripada unsur nuklear yang berat menjadi lebih ringan. Jadi bila dia berantai, okey, perasan tak 3 neutron ni yang terbebas ni, dia akan keluar, dia akan terbebas dan akan membedil uranium yang lain. So katalah dekat sini ada satu uranium 235.
So kat sini pun ada uranium, kat sini pun ada uranium. Jadi neutron ni dia akan membedil uranium 235. Ni akan bedil sini, ni akan bedil sini. Jadi setiap satu uranium tu dia akan pecah lagi kepada unsur yang lebih ringan. Jadi itu yang kita katakan berantai. Bila dia pecah kepada unsur yang lebih ringan, dia akan bebaskan neutron lagi. So neutron tu akan cari lagi uranium. So dia akan bedil lagi, dia akan pecah dan cari lagi. So that's why itu kita panggil tindak balas berantai. Okay, so itu senang je lah. Kawalan tindak balas nuklear dan ciri keselamatan dalam reaktor nuklear. Okay, sebelum itu lihat yang bawah sekali. Okey, dalam reaktor nuklear ni kita ada satu rod uranium, di mana rod uranium ni adalah digunakan sebagai bahan api untuk menghasilkan tenaga nuklear untuk melalui tindak balas pembelahan nukleus. Jadi dekat dalam tu kita letakkan uranium supaya di dalam itu saja akan berlaku tindak balas lah, mana neutron akan membedil uranium. Okey, maksudnya di situ akan berlaku pembelahan nukleus. Baik, untuk mengawal kadar tindak balas nuklear, okey, dalam rod pengawal ni fungsinya adalah untuk mengawal kadar tindak balas dengan cara dia akan menyerap neutron yang berlebihan. Okey, kenapa kita nak serap neutron yang berlebihan ni? Apa akan jadi kalau tak ada rod pengawal? So, rod pengawal ini dia akan serap neutron ni kerana semasa tindak balas berlaku, neutron akan dibebaskan juga. Selain neutron membedil, selepas tindak balas dia akan dibebaskan, akan membebaskan lebih banyak neutron. Jadi neutron ini akan terus melalui proses tindak balas lah, di mana kita panggil tindak balas berantai kan. Kalau kita tak kawal, semakin banyak tindak balas yang berlaku, semakin tinggi tenaga yang terhasil. Jadi berkemungkinan boleh menyebabkan satu letupan yang sangat besar. Sebab dalam ni kita pakai radioaktif, so agak berbahaya. Bukan agak lah, memang berbahaya. Okay? Dan yang kedua kita ada moderator. So moderator ni fungsi dia adalah untuk memperlahankan neutron yang bergerak supaya boleh terhasilnya pembelahan nukleus di dalam reaktor nuklear ni. Okey, dan moderator ini diperbuat daripada bahan seperti grafit ataupun air. Okey, so ciri keselamatan disebabkan reaktor nuklear ni kita menggunakan bahan radioaktif. Jadi dinding reaktor nuklear perlulah diperbuat daripada dinding konkrit yang sangat tebal. Sebab semua sedia maklum, radioaktif ni dapat kita hentikan dia punya penyebaran melalui konkrit tebal. Okey, terutamanya yang gamma tu lah. So kita dapat berhentikan melalui konkrit yang tebal. Jadi kita dapat menghalang sinaran radioaktif terlepas ke persekitaran. Okey, dan yang kedua kita gunakan air sebagai ejen penyejuk. Sebab air ini dia boleh menyerap haba yang tinggi. Jadi dia dapat mengawal ataupun kita dapat turunkan suhu reaktor ini supaya tidak terlalu tinggi lah. Jadi kita gunakan air sebagai ejen penyejuk. Jadi saya rasa itu sahaja untuk slide kita hari ini. Dan cuba kita fikirkan adakah reaktor nuklear ni selamat digunakan dekat Malaysia ni. So saya rasa tak ada tau. Reaktor nuklear ni memang tak ada di Malaysia untuk setakat inilah. Okay, kenapa kita tak boleh nak buat reaktor nuklear ni di Malaysia? Cuba fikirkanlah ya.